Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So, hari ini cikgu nak bincang 5 soalan negeri Terengganu. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, rajah 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik. So, dia bagi satu fungsi kuadratik pada kita. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Okey, tentukan koordinat Q. So, kita nak cari koordinat Q dekat sini lah. Okey, first kali pelajar, kita take note dulu. Okey, bila dapat soalan macam ni, okey, kita labelkan dululah. Okey, cikgu tulis balik. Ni fungsi dia. Negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak 5. Okey, pelajar take note satu je. Bila dapat soalan macam ni, okey, yang ni ialah A, yang ni ialah B, yang ni ialah C. Okey, C ni apa C ni? C ni ialah pintasan Y. Pelajar take note, pintasan Y C ni pintasan okey Y. So, pintasan Y dekat mana graf ni? So, dekat sini lah. So, dekat sini kita dapat negatif 5. Jadi, soalan dia tanya koordinat titik Q. So, Q ni ialah, cikgu tulis jawapan kat sini lah. Q 0, negatif 15. Negatif 5, sorry negatif 5. Okey, settle. Soalan bahagian A. Okey, seterusnya kita cari B. Okey, untuk cari B ni, tentukan titik maksimum P. So, titik maksimum dekat sini. Dekat P. Okey, mudah dia. P ni ialah paksi simetri lah. Ni paksi simetri. Okey, so macam-macam kaedah. Bila cikgu tengok pelajar jawab, macam-macam kaedah lah. Okey, so cikgu tunjuk kaedah yang paling mudah sekali. Paksi simetri ni. Paksi simetri. Kita guna formula lah. Okay, X sama dengan negatif B per dengan 2A. So, kita masuk nilai. Negatif B. B dia ialah 6. So, negatif 6 bahagi dengan 2. A dia ni ialah negatif 1. So, negatif 1. So, kita akan dapat negatif 6 bahagi negatif 2. So, kita dapat 3. So, koordinat dekat sini 3 lah. Okey, bila dah dapat koordinat kat sini 3, X3, kena cari Y. Sebab dia nak titik maksimum. So, kita masuk balik 3 ni dalam persamaan yang dia bagi pada kita kat sini. Okey, so cikgu tulis kat sini. Okey, masuk dalam persamaan semula. So, kita tulis. Okey, Y sama dengan negatif X2 kita ganti dengan 3. So, 3 kuasa 2. Tambah dengan 6, darab dengan 3. Okey, tolak 5. So, dekat sini kita boleh tekan kalkulator lah. Ataupun pelajar boleh tekan manual pun tak apa. Negatif 3 kuasa 2, 9. Tambah dengan 6 darab 3, 18. Tolak 5. So, tolak 9 tambah 18. So, kita dapat positif 9 tolak 5. So, kita dapat 4. Okey, so settle. Jadi, titik maksimum dekat sini, pelajar akan dapat 3, 4. So, kita tulis jawapannya. Titik maksimum lah. Titik maksimum. Okey, so kita dapat 3, 4. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kalau kita nak bagi markah, okey, kat sini mudahlah. 1 markah. Okey, yang ni 3 markah. 3 markah ni datang daripada mana? First kali pelajar cari X dapat 3 tadi, paksi simetri tadi tu 1 markah. Ada kaedah cari Y 1 markah. Dan jawapan akhir dia 1 markah. Sangat mudah. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan titik P, titik Q dan titik S pada suatu satah kartis. Okey, kita ada titik P, Q dan S. Okey, garis lurus PQ selari dengan paksi X. Okey, garis lurus mana PQ? So, dekat sini selari dengan paksi X. Okey, diberi bahawa PQ sama dengan 2OS. Okey, point dia dekat sini Point yang pertama, PQ sama dengan 2OS. So, PQ 2 kali ganda OS. So, kalau OS ni ialah
Kat sini 6. Okey, jadi dekat sini 12. Okey, so kita tengok soalan. Nilai K. So, K automatik kita tahulah 12. So, K sama dengan 12. Mudah je. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Persamaan garis lurus PS. Okey, garis lurus PS dekat sini. Okey, persamaan garis lurus mestilah Y sama dengan MX tambah C. Okey, first kali kita kena cari kecerunan dekat sini. Dia tak bagi, kita kena carilah. Okey, kita tengok koordinat dekat sini Okey, dekat sini yang ni ialah X, yang ni ialah Y. Jadi Y dia 8 lah kat sini. Okey, jadi koordinat P tu 08. So, cikgu tulis balik 008. Koordinat dekat sini negatif 60. So, kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Formula ni diberilah. Okey, so X1, Y1, X2, Y2. So, kita carilah Y2 dia berapa? 8. Okey, 8 tolak dengan 0 bahagi dengan X2 dia 0. Okey, tolak 6. So, tolak-tolak jadi tambahlah. Jadi, kita dapat 8 per 6 kecilkan. Okey, 4 per 3. So, kecerunan dia kita dah dapat. Kita masuk dalam persamaan. Okey, masuk dalam persamaan. Y sama dengan kecerunan dia 4 per 3. X tambah C. Okey, lepas cari M, kita cari C. Okey, nak cari C, kena gantikanlah Y dan X. So, kita pilih titik. Okey, kita takut titik dekat sini salah, kita guna titik sinilah. So, X dia ialah negatif 6. Sama dengan 4 per 3. Negatif 6 ni X, sorry So, Y dia dekat sini 0 lah. 0, cikgu ganti balik X ni. Negatif 6 tambah C. Okey, so dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, kalau pelajar tak mahir persamaan. Kalau nak buat persamaan pun boleh selesai. 4 darab negatif 6. Negatif 24 bahagi dengan 3 tambah dengan C. So, negatif 24 bahagi 3, negatif 8 tambah C. Jadi, C dia 8 bagi 11. So, kita dapat 8. Okey, yang ni kalau selesai manual lah. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator terus je kalau dekat sini. Okey, dan C bila dah dapat, kita tulis balik persamaan. Y sama dengan kecerunan dia 4 per 3X. Okey, tambah 8. Okey, settle untuk soalan ni. Mudah sangat-sangat. Seterusnya kita bagi markah lah. Okey, yang ni satu markah seperti biasa. Yang ni 3 ni datang daripada mana? First kali cari kecerunan, satu markah. Okey, masuk semua nilai cari nilai C ni satu markah dan jawapan akhir dia satu markah. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, soalan 3. Gabungkan dua penyataan P dan Q berikut menggunakan perkataan atau. Okey, untuk membentuk suatu penyataan majmuk. Seterusnya, tentukan nilai kebenaran. Okey, so dekat sini kita nak tahu nilai kebenaran penyataan majmuk tersebut. So, dekat sini dia minta kita gabungkan dengan perkataan atau. So, kita tulis balik P kon mempunyai satu bucu atau isi padu kon ialah 1/3 pi J kuasa 2 T. Okey, so kita tengok soalan macam ni. First kali dia guna perkataan atau lah. Okey, atau. Okey, dan kita tengok statement dia. Betul ke tak betul? Okey, statement yang pertama, kon mempunyai satu bucu. Yang ni betul Okey, sebab kon bentuk dia macam ni lah. Ni ialah kon. Okey, hanya ada satu bucu. Okey, yang kedua, isi padu kon ialah 1/3 pi J kuasa 2T. Okey, yang ni pelajar boleh rujuk formula Okey, so dekat sini kita ada isi padu kon. Okey, pi J kuasa 2T. So, formula tadi betul lah.
Okey, formula ni betul. So, kalau dua-dua betul, nilai kebenaran dia ialah benar. So, pelajar kena tulis benar. Okey. Okey, dan 2 markah dekat sini. So, salin sambung dengan perkataan atau ni 1 markah. Dan benar ni satu markah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Lengkapkan kesimpulan di bawah dengan nyatakan jenis hujah sama ada deduktif atau induktif. Okey, soalan dia minta kita lengkapkan kesimpulan first kali. Lepas tu kita tentukan hujah tu sama ada deduktif atau induktif. Okey, first kali kita tengoklah bentuk hujah. Bentuk hujah. So, dekat sini kita ada semua gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Pelajar boleh note dekat sini. Kalau ada perkataan semua macam ni. Ni hujah bentuk yang pertama lah. Okey. Semua gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Dan kesimpulan dia. Dia paling mudah sekali. Yang keluar 2 kali tu kita potong. Okey. So dekat sini cikgu potong yang ni. Okey. Boleh dibahagi tepat dengan 2 ni. Ni dah keluar 2 kali ni. Boleh dibahagi tepat dengan 2. So, kita potong buang lah. Kita potong buang. So, yang tinggal ialah jawapan dia. So, ambil yang bawah. 64. Gandaan bagi 4. Gandaan 4. So, settle untuk soalan ni. Okey. 1 markah. Dan seterusnya kita tentukan deduktif atau induktif. So, nak tentukan dia, cikgu guna formula cikgu lah. Ikut duduk. I-K-U-D-U-K. Ikut duduk. Ini induktif. Okey, induktif ni khusus kepada umum. Okey, ikut duduk. Deduktif umum kepada khusus. Okey, so 64 gandaan bagi 4 ni ialah khusus lah. Okey, jadi jawapan dia dekat sini deduktif. Okey, nilai kebenaran dia. Bukan nilai kebenaran. Apa? Tentukan sama ada deduktif atau induktif. So, dekat sini deduktif. Pelajar tulislah. Deduktif. Okey, so boleh guna formula cikgu ni. Okey, so settle untuk soalan ketiga. Okey, soalan yang keempat. Rajah 3 menunjukkan sebidang tanah luasnya 13,800. So, luas tanah dekat sini 13,800. Okey. Berbentuk trapezium dimiliki oleh Encik Syamri. Okey, beliau merancang untuk membina pagar di sekeliling tanahnya. So, dia nak bina pagar sekeliling tanahnya. Hitung perimeter tanah tersebut. So, pelajar kena tahulah perimeter hasil tambah keliling. So, dekat sini kita kena carilah. X ni kita kena cari. Kita tak tahu. Okey. Yang ni basic pelajar kena tahu formula trapezium lah. Kalau cikgu ringkaskan macam ni. Ini gambar trapezium yang asas sekali. Okey. Formula luas dia 1/2 A tambah B. Ni A dengan B ni ialah selari lah. Maksudnya A tambah B darab dengan tinggi dia C. Yang ni basic untuk luas trapezium. So, kalau soalan macam ni, kita carilah. Okey, kita tahu luas trapezium 1/2. So, A dia yang ni lah 70. Tambah dengan B dia 2X tolak 10. Okey, darab dengan tinggi dia 100. 120. So, sama dengan luas dia lah. 13800. Okey, untuk soalan macam ni, pelajar boleh tekan kalkulator terus. Sebab ada 1 pun boleh ubah. So, kalau kita tekan kalkulator terus, kita akan dapat. So, X sama dengan, cikgu tekan kalkulator. Okey, cikgu keluarkan kalkulator cikgu. So, kita masuk nilai ni. Okey, 1/2. Okey, darab dengan bracket 70 tambah dengan 2 alpha X. Okey, tolak 10.
So, dekat sini settle. Tutup bracket. So, bracket seterusnya 120. Tutup bracket sama dengan alpha soft. Okey, 13800. Shift soft. Shift soft. Okey, kita dapat X tu 85. So, senang je. Okey, settle. Kalau untuk soalan macam ni kan, kita masuk nilai sahaja, dah satu markah dah. Jawapan dia satu markah. Sebab markah dia 3 ya. Satu lagi datang daripada perimeter. Okey, seterusnya cikgu cari perimeter dululah. So, kalau kat sini 85, X ni 85. Maksudnya 2 darab dengan 85 tolak dengan 10. Macam ni lah. Okey, sorry. Cikgu potong dulu. 2 darab 85, 170. Tolak 10. Sekejap Cikgu potong je. Cari pemadam tak jumpa. So, 2 darab dengan 85 tolak dengan 10. So, 170 tolak 10. So, kita dapat 160. So, kat sini 160. Okey, kalau perimeter, kita tambah je semua 120 tambah dengan, kat sini tadi 160 tambah 150 tambah dengan 70. So, kita akan dapat 120 tambah 160 tambah 150 tambah 70. So, kita dapat 400. Tu tak jawapan dia 400 ni Okey, cikgu cek jawapan. Okey, minta maaf. Kat sini cikgu tambah 50. Patutnya 150 Jawapan dia 500. Subhanallah. Okey, settle soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Soalan 5. Terdapat 3 buku sejarah, 3 buku sejarah dan 2 buku sains di atas meja. 2 buah buku dipilih secara rawak. So, dekat sini point dia 2 buku So, 2 buku dipilih secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. So, cikgu note kat sini tanpa pemulangan. Okey, cari kebarangkalian. Kalau dengan pemulangan, lain jawapan dia. Okey, kita tengok soalan. Cari kebarangkalian. So, kita nak kebarangkalian. 2 buah buku sejarah dipilih. Okey, dia yang paling mudah sekali kita buat gambar ajar pokok lah, baru pelajar nampak. Okey, first sekali kita tengok. Ada berapa buku? 3 buku sejarah, 2 buku sains. So, buku tu ialah 5 lah. Asal dia 5/5 macam ni. Okey, kalau ambil buku sejarah. So, cikgu tulis sejarah Okey, ni ambil kali pertama. Okey, kalau ambil buku sejarah, 3/5. Okey, kalau ambil buku sains, sejarah SJ lah, sains SN. So, kalau ambil buku sains, 2/5. Yang ni ambil kali pertama. Okey, kalau kita ambil kali kedua, dekat sini ambil kali kedua. So, cikgu ambil lagi satu buku dekat sini. Buku sejarah. So, buku sejarah akan tinggal 2/4. Okey, dan automatik dekat sini buku sains. Yang ni sejarah sejarah. Yang ni buku sains. So, kalau kat sini 2/4, kat sini pun 2/4 lah. Okey, dan yang ni dia dah ambil buku sains 2/5. Okey, kalau cikgu ambil buku sejarah. Okey, kalau ambil buku sejarah mestilah 3/5. Okey, dan kat sini, kalau kat sini 3/5, yang ni 2/5 Sekejap, 3/5 ke 3/4 ni? Okey, cikgu sambung cikgu betulkan 3/4 lah. Sebab buku dah ambil dah 1 tadi. So, kalau kat sini 3/4, yang ni 1/4 lah. Dia mudah macam tu. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, dekat sini dia nak 2 buku sejarah dipilih. So, sejarah dengan sejarah kat sini SJ. Buku sejarah kat sini SJ, SN, sains. So, kat sini SN, SJ tadi kan. SN, SJ. Kat sini SN, SN lah. Okey, SN, SN. Okey. Kalau dia nak 2 buku sejarah, yang ni lah 2 buku sejarah kat sini sahaja.
Okey, jadi kalau cikgu highlightkan dia. Okey, so sejarah kat sini ni sejarah. Dan kat sinilah sejarah. Okey, kalau cikgu highlight dia, dia macam ni. Okey, maksudnya 3/5 untuk soalan A, 3/5 darab dengan 2/4. So, kita darab je. 3 darab 2, 6. 5 darab 4, 20. So, boleh kecilkan, tekan kalkulator. Tak apa guna sifar 2, senang. 2 kali 3, 2 kali 10. So, jawapan dia 10/3. Okey, ada kaedah macam ni. Ni satu markah, jawapan dia satu markah lah. Okey, settle untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Okey, sebuah buku bagi setiap mata pelajaran dipilih. Okey, maksudnya ada dua buku lah. So, ada dua buku dekat sini. Sejarah dengan sains. Sains dengan sejarah. Okey, kalau sejarah dengan sains, yang ni lah. 3/5 darab dengan. So, cikgu buat dekat sini B. Okey. 3/5 darab dengan 2/4. Okey, ni yang pertama lah. Okey, kita tambah dengan yang kedua. Sains dekat sini 2/5 darab dengan sejarah dekat sini 3/4. Pelajar just tekan kalkulator je lah. Tekan kalkulator, pelajar akan dapat. Okey, 3/5. Okey, settle. Ada kaedah macam ni, satu markah dan jawapan akhir satu markah. Okey, itu saja daripada cikgu. Soalan 1 hingga soalan 5. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Boleh share dengan kawan-kawan. Okey, Assalamualaikum. Soalan 6. Rajah 4 menunjukkan maklumat set bucu dan set tepis bagi suatu graf. Sudah dah bagi. V ialah bucu. E ialah tepi. Okey, lukis satu graf berbilang tepi. Satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, so untuk soalan macam ni, dia macam-macam kaedah pelajar boleh guna. Okey, first kali kita kena tahulah ada 5 bucu. So, cikgu buat bucu yang pertama dululah. Bucu yang pertama ni ialah P. Okey, so kita tengok P, dia pergi ke R, dia pergi ke S. So, maksudnya P ni ada dua keluar lah. Okey, 1, 2. Okey, seterusnya. P ni pergi ke R. So, cikgu tulis. Mana pula mouse cikgu? Okey, P kepada R. P kepada S. Okey, seterusnya Q. Kita tengok Q Q pergi kepada T. Okey, kalau cikgu buat Q kat sini. Q, dia pergi kepada T. Kat sini QT. Lepas tu ada lagi tak Q? Okey, so kita ada Q lagi satu. QQ. QQ ni ialah gegelung lah. Okey, so gegelung. Settle. Seterusnya kita tengok R. R dia pergi pada Q. So, cikgu buat R. Kat sini R dia pergi kepada Q. Okey, seterusnya S kepada T, S kepada T. Maksudnya S dia pergi ke T. Okey, so tapi dia dekat sini ada ST ni ada dua. Maksudnya berbilang tepi lah. So, macam ni. Okey, dan seterusnya SS. Dia macam ni lah. Okey, so settle. Maklumat yang ada. Jadi, sekarang ni kita nak cantum dia. Okey, cikgu start dengan P dulu. So, P dekat sini. Ni P. Dia pergi kepada R. So, cikgu buatlah. Pergi kepada bucu R. Okey, seterusnya P dia pergi kepada bucu S. Okay, so kita ada S kat sini. Bucu pelajar boleh tulis. Pelajar boleh tulis bucu kat sini S. Okey, so sekarang ni kita nak cantum. So, cikgu ambil ikut suka nak ambil yang mana. So, kalau nak ambil yang R kepada Q dulu pun boleh. Kat sini. So, R ni dia pergi kepada Q. Okey, so kita ada bucu lagi satu Q. Q ni dia pergi mana? Dia pergi kepada T.
Okey, ataupun Q pada T. Tapi dekat sini kita ada maklumat S kepada T. So, cikgu buat kat sini senang. S kepada T. Okey. So, dekat sini T lah. Okey, S kepada T. S ni ada gegelung. Okey. Q ni pun sama, ada gegelung. Q pergi kepada T. Okey, so settle. Ni ialah jawapan dia lah. Jawapan dia. So, jawapan untuk soalan ni macam-macam. Okey, kalau kita cek balik. Okey, cikgu cek pakai highlighter lah, senang. Okey, P kepada R. So, P kepada R 1. P kepada S. P kepada S 1. Okey, settle. Q kepada T. So, Q ni pergi ke T 1. R kepada Q. So, R kepada Q 1. S kepada T. So, S kepada T. Okey, so cikgu tertinggal. S kepada T lagi satu ni. Berbilang tepi. So, cikgu contohin sikit. Okey. So, S kepada T. 1. Lepas tu, SS ialah gegelung. So, QQ ialah gegelung. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah je. Terus pelajar akan dapat 2 markah. Okey, dekat sini dia tak bagi tahu graf terarah ataupun tidak. Kalau terarah mesti buat anak panah lah. Okey, seterusnya. Nyatakan bilangan darjah bagi bucu S. So, kalau bilangan darjah senang kita boleh kira manual lah. Okey, bilangan darjah. So, kita tengok dekat sini. Kalau gegelung ni 2. Gelung ni 1 pergi, 1 patah balik. So, 2. Okey, kat sini 3. Kat sini 4. Kat sini 5. Okey, jadi jawapan dia bilangan darjah bagi bucu S ialah 5. Okey, settle untuk soalan ni. 1 markah dekat sini Okey. Okey, soalan ke-7. Rajah 5 menunjukkan aras air yang direkodkan di sebuah limbungan kapal. Okey, diberi Y mewakili aras air. So, Y ni aras air dekat sini. Okey, dan seterusnya dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. So, ni masa. Okey, dalam jam. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan amplitude. Okey, so amplitude. Amplitude pelajar kena tahu mesti diukur daripada titik keseimbangan. So, titik keseimbangan ni di tengah-tengah ni. Okey, kalau kita tengok sekali lalu, kita nampaklah. Okey, amplitude. So, daripada titik keseimbangan ke puncak. Okey, first kali kena carilah titik kat sini tengah-tengah. So, nak cari tengah-tengah. 4.2 tambah 1.6 bahagi dengan 2. So, cikgu cari tengah-tengah dulu. Okey, 4.2 tambah dengan 1.6. Okey, cikgu bahagi dengan 2. So, cikgu akan dapat 2.9. So, 2.9. 2.9 ni ialah titik dekat sini lah. So, kalau nak cari amplitude, mesti daripada titik keseimbangan. Jadi, amplitude sama dengan 4.2 tolak dengan 2.9. Okey. 4.2 tolak dengan 2.9 tadi. So, kita akan dapat 1.3. So, 1.3. Okey, settle untuk soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, nyatakan tempoh masa aras air. So, tempoh masa dekat sini lah. Okey, sama ada dekat sini. Sampai dekat sini lah senang. Okey, kita kira satu ayunan lengkap. Okey, so macam ni. Okey, jadi soalan B tu tempoh tu ialah 16. Okey, settle. Soalan ni settle, soalan ni settle. Okey, dan soalan C. Soalan C ni dia minta kita fungsi trigograf tersebut dalam bentuk. So, bentuk persamaan ni lah Y sama dengan A sin BX
plus C. Jadi pelajar kena tahu A itu apa, B itu apa, C itu apa. Okey, A ni ialah amplitude. Amplitude ni yang ni lah. Yang kita dapat tadi, amplitude. So, kita masukkan je. 1.3 sin. Okey, B ni ialah tempoh ayunan. Okey, biasanya tempoh ayunan kita akan kira lah. Tempoh ayunan, so masa dia ialah 16. Jadi, satu ayunan lengkap ni 360. Jadi, nak cari B, 360 bahagi dengan 16. So, kita dapat 360 bahagi dengan 16. Okey, kita akan dapat 225. So, B 225. 225 je 22.5. 0.5 X. Okey, tambah dengan C. C ni ialah pintasan dia lah. Dekat mana graf tu bermula. So, pintasan Y C 2.9. Okey, settle untuk soalan ni. Mudah sangat-sangat. 3 markah Soalan 8. Kamal dan rakannya ke sebuah restoran setelah selesai menonton filem. Dia telah memesan 2 gelas minuman. Okey, harga segelas minuman kopi latte 4 kali ganda bilangan 4 kali ganda berbanding dengan harga segelas laici. Okey, jumlah harga 2 gelas minuman kopi latte dan 3 gelas minuman laici ialah RM27.50. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari harga dalam RM bagi segelas minuman kopi latte dan segelas laici. Okey. So, sekarang ni dia minta kita jawab menggunakan kaedah metrik. So, bila kaedah metrik, kita tahu lah kena ada 2 persamaan. Okey, kita tengok persamaan yang pertama. Okey, harga segelas minuman kopi latte. Kopi latte 4 kali ganda bilangan 4 kali ganda berbanding segelas laici. Okey, kalau laici itu X. Okey, andaikan laici itu X. Kopi ni 4 kali ganda. So, jadi 4X lah macam ni. Okey, sekejap X. Kalau laici X. So, cikgu betulkan kalau metrik mesti 2 persamaan ni. Okey, kalau latte ni Y. Okey, Y ni kopi latte ni Y ni 4 kali laici. Maksudnya Y sama dengan 4X lah. Okey, persamaan ni macam ni. Okey, seterusnya kita tengok jumlah harga 2 gelas kopi latte. So, latte Y lah. 2Y. Okey, dan 3 gelas laici plus 3X. Okey, sama dengan RM27.50. Okey, ni persamaan yang pertama. Ni persamaan yang kedua. Okey, so settle. Kita jawab dalam bentuk metrik. So, kita tukar bentuk dia lah. Okey, so kalau bentuk kita letak X dekat depan. Senang Okey, so yang ni bawa pergi sebelah. Jadi, kalau letak Y jadi tak jadi mesti X dekat depan Maksudnya dekat sini akan jadi 4X tolak Y. Okey, sama dengan kosong. Okey, seterusnya yang ni X letak kat depan. So, 3X tambah 2Y sama dengan RM27.50. Okey. So, bentuk macam ni kita tukar dia kepada bentuk metrik lah. So, 4. Cikgu jawab kat sini 4 tolak 1 dekat sini ni. Okey, 4. Kat sini negatif 1. Kat sini 3. Kat sini 2. Okey. So, seterusnya XY sebab kita nak buat XY macam ni. Jadi, X mesti duduk dekat depan lah. Sama dengan 027.50.
Okey, seterusnya. Okey, cikgu sambung. XY sama dengan. Okey, yang ni buat pergi sebelah lah. Songsang. Kita songsangkan dia. 1 per. Okey, yang ni formula tu anak dara A, B, C, D. So, anak dara 2 tolak dengan bujang negatif B, comel. Comel ialah 3 lah. Kenapa cikgu tulis B pula kat sini? B ni negatif 1 ni. Negatif 1. Seterusnya, yang ni kita terbalikkan dia. 2 naik atas. 4 turun bawah. Negatif 1. Kita tukar simbol jadi 1. Kat sini negatif 3. So, 0.27.50. Okey, seterusnya kita tekan kalkulator lah. Okey, cikgu tekan kalkulator. So, mod equation. So, ada 2 unknown dekat sini. So, 2 lah. A1 ialah 4. B1 negatif 1. C1 ialah 0. A2 ialah 3. 2. Okey, dan C dia 27.50. So, kita akan dapat jawapan X RM2.5, Y 10. So, X 2.5, Y tu 10. Okey, so mesti tulis jawapan X sama dengan RM2.50. Okey, dalam nilai. Kalau ringgit mesti 2 digit lah. Okey, dan seterusnya Y tu RM10. Okey, so kita tengok logik tak dekat sini. X ni ialah lychee, Y ni ialah kopi latte. Logik Okey, so macam mana kita nak bagi markah? Okey, so bila ada saja persamaan, 1 markah Okey, tukar bentuk matrik, 1 markah. Ada kaedah macam ni, 1 markah. Jawapan dia 1 markah dan 1 markah. Tapi yang ni pelajar kena mention X tu ialah lychee. Dekat atas ni kita dah mention dah. X tu lychee. Kena tulis lah lychee RM2.5. Okey, kopi latte RM10. Okey, settle untuk soalan ke-8. Soalan 9, kita tengok. Encik Lokman berumur 25 tahun dan merupakan seorang perokok. Okey, beliau memiliki polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak 300 dan fasal penyertaan co-insurans 80/20. Dalam polisinya, beliau ingin menambah polisi penyakit kritikal 150. Okey, so penyakit kritikal dia nak tambah So kita kena kira lain lah. Polisi penyakit kritikal 150,000. Nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77 berdasarkan status kesihatan beliau. Okey, ni soalan favourite cikgu lah, soalan insurans. Okey, so dekat sini cikgu nak buat nota sikit lah. Okey, apa dia deductible? Ni pelajar kena tahu. Deductible. So, deductible ni ialah pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan. Buat tuntutan. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey, senang nak jawab kertas 1 dan kertas 2. Okey, dan yang kedua pelajar kena tahu co-insurans. So, co-insurans. Apa dia co-insurans? Mesti ada perkataan perkongsian lah. Perkongsian. Okey, perkongsian antara syarikat dan pemegang polisi. Okey, so kalau disebut 80/20, syarikat tanggung 80 dan pemegang polisi tanggung 20. Okey, dan lagi satu, pelajar kena tahulah bila sebut saja ada perkataan perokok ni. Ni kita nak ingat senang Okey, ni ialah insurans hayat. Okey, bila insurans hayat mesti kena tahu formula lah.
formula. Ni penting. Okey, so cikgu nak tulis formula. Cikgu padam dulu. Formula premium. Okey, sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMX. RMX ni ialah 1000 nilai muka ni lah. Okey. Darab dengan kadar premium. So, kadar premium. Okey, per RMX. RMX. Okey, dan premium ni pelajar kena tahulah. Premium ni mesti dalam tahunan. Okey, so kita tengok soalan. Okey, soalan ni dia nak kadar premium lah. Okey, dia nak yang ni. Kadar premium. So, sama dengan nilai muka polisi. So, kita tengok nilai muka polisi. Kalau penyakit kritikal ni 150,000. Okey, bahagi dengan 1000. Tadi kita dah mention dah. Darab dengan kadar premium ni lah. RMX ni RM1.77. Okey, so kita settlekan dia. Kita tekan calculator lah. Okey, 100. Reset balik. Okey, 150,000. 1, 2, 3. Bahagi dengan 1000. 1, 2, 3. Okey, darab dengan RM1.77. Okey, so kita dapat kadar premium dia 265.50. Okey, settle untuk soalan A. Okey, sebab dia nak premium tahunan. Kalau dia tanya bulanan, baru kita bahagi dengan 12. Okey, settle soalan macam ni. Masuk nilai dalam formula 1 markah dan jawapan dia 1 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, hitung. Yang ni B ni. Okey, hitung bayaran kos yang perlu ditanggung oleh Encik Lokman jika kos perubatan. Okey, yang dilindungi polisi berjumlah 30,300. So, sekarang ni dia nak bayaran kos yang ditanggung oleh Lokman. Dekat sini pelajar, soalan atas ni insurans hayat. Tapi soalan bawah ni insurans perubatan ni. Kos perubatan ni. So, bila jumpa kos perubatan, okey, mesti tolak dengan deductible dulu. Okey. Kos perubatan tu selepas deductible. So, cikgu tulis. Okey, so cikgu tulis kos selepas deductible. Okey, kos selepas deductible 30,300 tolak dengan deductible 300. So, kita akan dapat 30,000. Okey, dan dekat sini dia nak bayaran dia lah kos perubatan. So, kos perubatan yang ditanggung oleh Encik Lokman. So, tadi polisi tadi 80, 20. Jadi, Encik Lokman tanggung 20 lah. Jadi, kalau kita nak kira 20/100 darab dengan 30,000. Okey, so kita akan dapat 20/100. Okey, darab dengan 30,000. So, kita akan dapat 6,000. Adakah Encik Lokman tanggung 6,000? Tidak. Dia mesti tambah dengan deductible 300. So, Encik Lokman tanggung 6,300. Okey, settle untuk soalan yang kedua. Okey, menarik soalan ni. Maksudnya, soalan atas ni insurans hayat digabung dengan insurans perubatan. Pelajar kena alert dengan soalan macam ni. Okey, so 3 markah dekat sini. Ada penyelesaian dia, kaedah ni 1 markah. Ada hasil tambah ni 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. Okey, kita pergi kepada bahagian
Nombor 10 bahagian A, soalan yang terakhir. Okey, kita tengok soalan diberi set semester. So set semester ni dia ada range dia lah. Antara 3 hingga 15. Okey, range dia pelajar kena take note Maksudnya jawapan nanti mesti antara 3 hingga 15 saja. Okey, F ialah 4, 7, 8, 11, 12. G ialah gandaan, ialah faktor bagi 36. Okey, H gandaan bagi 5. Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan. So, dia dah bagi gambar rajah Venn. Okey, first kali F kita dah ada. Okey, G kita faktor bagi 36. 1 darab 36. 2 darab dengan 18. Okey, 3 darab dengan 12. 4 darab dengan 9. 6 darab dengan 6. Okey, ni ialah faktor bagi 36 lah. Okey, jadi tadi cikgu dah mention nombor dia mesti antara 3 hingga 15. So, ada nombor 3 hingga 15 tu ialah jawapan dia. Maksudnya, dekat sini lah. 3, 4 dengan 6. Okey, ni ialah faktor bagi 36. So, cikgu tulislah. G, 3, 4, 6, 9, 12. Okey, so yang ni tak termasuk sebab dia tak termasuk dalam range dekat sini. Okey, dan seterusnya H adalah gandaan 5. So, H gandaan 5. So, kita ada 5, 10 dan 15. Okey, so kalau pelajar nak lukis bentuk set, mesti ada curly bracket macam ni lah. Okey, so dan kita ada satu lagi. F ni ialah 4, 7, 8, 11, 12. Okey. Okey, first kali kita tengok persilangan dulu Paling senang tengok persilangan G dengan H. So, G dengan H tak ada. Okey. H dengan F. H dengan F pun tak ada. Tapi G dengan F ada Okey, cikgu highlight senang. So, G dengan F. So, yang bersilang ialah. Okey, sekejap yang bersilang. Okey, nombor 12. Okey, ada lagi tak? 4. Ada lagi. So, tak ada. So, cikgu lukis dululah. Okey, so ya ni bersilang ada tak 15. 10 pun tak ada. Bermakna H ni duduk dekat luar ni. So, F. Kalau cikgu buat F. Kat sini F. Okey, kat sini G. Okey, yang bersilang ialah 3. Yang bersilang 4. So, titik 12. Okey. So, G ni balance dia 3, 6, 9. 3, 6, 9. Yang ni balance dia 7, 8, 11. 11 Okey, titik dekat depan kalau bentuk set. So, dekat sini H H duduk dekat luar ni H. Okey, H 5, 10, 15. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, seterusnya soalan B, senaraikan. Okey, listing senaraikan F union G prime. So, kita listkan F dululah. So, F. Kita ada 4, 7, 8, 11, 12. 4, 7, 8, 11, 12. Okey. Union dengan G prime. Okey, apa maksud G prime? Maksudnya yang bukan G lah. Yang bukan G ialah 7, 8, 11,
5, 15, 10. So, kalau union ni maksudnya semua nombor lah. So, kalau kita list balik nombor yang ada. So, first kali 4. Okey, seterusnya 7. Okey, 8. Kita ada 10. Okey, biasanya kita buat turutan lah 5. So, 5 kat sini tak apalah, cikgu tulis sini lah 5. Okey, seterusnya 11. Okey, 12 dan 15. Okey, so kali bracket dekat sini. Okey, settle untuk soalan macam ni. So, soalan ni dia bagi 2 markah. Okey, dia nak bilangan ni. Dia listkan yang ni 1 markah, seterusnya bilangan. Okey, ada berapa? F union G prime ni ada berapa? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jawapan dia ialah 8. Okey, settle untuk 10 soalan percubaan negeri Terengganu. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe di channel cikgu dan boleh share dengan kawan-kawan. Okey, Assalamualaikum.